Salam sejahtera, selamat petang semua pelajar. Selamat datang ke sesi Quick Win Kecemalangan Sains SPM Daerah Lundu bagi tahun 2025. Seperti mana yang pelajar sekalian sedia maklum bahawa mata pelajaran sains adalah merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu penghayatan khasnya dari segi penumpuan kepada kemahiran proses sains. Yang ini sangat penting. Jadi semua pelajar perlu tahu untuk kertas sains, kertas 2, ya, kita perlu mantapkan penguasaan kita untuk mempelajari kemahiran proses sains berkenaan. Khasnya untuk bahagian A, bahagian B juga dan juga termasuk bahagian C. Ya, jadi perkara-perkara ini adalah perkara yang lebih tumpuan oleh semua pelajar, di mana pada petang ini kita cuba mengupas beberapa teknik untuk menjawab sains kelas 2 khasnya untuk bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jadi untuk segmen pertama ini, kita cuba memaparkan tentang bagaimana kita menjawab kertas 2 sains untuk bahagian A. Ya. Jadi kalau pelajar-pelajar lihat kepada paparan slide ini adalah merupakan contoh soalan pertama yang kita cuba nak guna pakai pada petang ini untuk kita kongsikan bersama. Okay? Bagaimana kita dapat mengenal pasti apakah pattern soalan yang cuba diajukan itu. So kalau kita merujuk kepada soalan pertama, kalau pelajar membaca pernyataan ini, sekumpulan pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan mukel di atas keping roti. Jadi jadual 1 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut. Jadi saranan di sini untuk semua pelajar yang bakal menduduki SPM, sama ada pelajar yang tingkatan 5, tingkatan 4 ataupun pelajar menengah rendah, boleh guna pakai semua ilmu ini. Okay? Bila kita diberi satu jadual macam ni, pelajar perlu memberi penumpuan sepenuhnya terhadap apakah data yang terkandung dalam jadual berkenaan. Contohnya, kita berhadapan dengan situasi soalan A itu, nyatakan pemerhatian. Jadi kalau nyatakan pemerhatian, pelajar cuma perlu menyatakan saja apa yang anda lihat daripada jadual ini. Jadi tak perlu bagi influence, tak perlu bagi ulasan kenapa begitu begini. Right? Jadi nyatakan pemerhatian yang boleh dibuat untuk eksperimen ini. Jadi kita cuba membaca. Daripada data ni, kita melihat. Kita tengok bagaimana suhu dikaitkan dengan bilangan koloni. Okey, mungkin pelajar akan melihat kepada angka ini. Suhu 35 darjah Celsius. Right? Kemudian bilangan koloni dia 25. Jadi kalau pelajar sudah melihat kepada data ini, pelajar boleh membuat apa-apa saja keputusan, jawapan berpandukan kepada pemerhatian awal itu. Okay? Contohnya, saya akan berikan jawapan yang pertama, iaitu bilangan koloni paling banyak pada suhu 35 darjah Celsius. Tengok. Jadi saya mau pelajar melihat kepada perkara ini dengan jelas. Yang penting bila ada jadual, semua penerangan ataupun jawapan yang diperoleh itu perlu berpandukan kepada jadual berkenaan. Kita tak boleh merujuk kepada apa-apa yang kita dapatkan luar dan sebagainya. Merujuk pada jadual berkenaan. Ataupun jika pelajar nak memberikan pilihan jawapan yang kedua, kita boleh bagi, tengok. Okay? Mungkin pada suhu 55 darjah Celsius. Ini yang kedua. Dan bilangan koloni cuma 3. Pelajar juga boleh memberikan jawapan. Cadangan jawapan kedua, iaitu bilangan koloni paling sedikit pada suhu 55 darjah Celsius. Ingat, jadi pemerhatian cuma berpandukan apa yang kita lihat daripada jadual berkenaan. Okay, itu yang pertama untuk bahagian A. Okay, kita terus kepada bahagian B. Okay, soalan B ya. Berdasarkan data pada jadual 1, lakarkan graf bilangan koloni muka melawan suhu. Okay, jadi kita kena melakar satu graf, menghasilkan satu graf bilangan koloni itu dan kita kaitkan dengan suhu. Jadi peringkat awal ini kita kena tahu di mana. Okay? Kita melihat kepada data mentah itu suhu 5 darjah Celsius, bilangan koloni dan 6. Dan baca keseluruhan sampai habis iaitu suhu 55 darjah Celsius menunjukkan bilangan koloni semakin sedikit. Okay? Jadi bagaimana pelajar boleh plotkan graf itu. Jadi di situ main peranan kita kena tahu suhu ini adalah merupakan contoh pemberi ubah yang dimanipulasikan. Sebab kita ubah suhu ini 5, 15, 25. Dan bilangan koloni ini seperti mana yang pelajar dia maklum bahawa ini adalah merupakan pemberi ubah yang bergelak balas. Jadi perkara kedua ini
di mana kita mengenal pasti pemboleh ubah ini untuk pelajar-pelajar sekalian sangat-sangat penting untuk kita membina graf berkenaan. Oke, jadi kita akan tunjukkan bagaimana graf itu diberikan. Ini dia. Kita tengok. Jadi kalau pelajar sudah berjaya untuk mengenal pasti plot dia punya titik tu, dengan tepat mengikut bilangan koloni dapatan itu, contoh di sini kita lihat ini adalah merupakan 5 derajat Celcius, di sini adalah 15, di sini adalah dia adalah 25. Dan suhu ini untuk maklumat pelajar, suhu ini adalah merupakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Ingat, sentiasa ingat. Dan bilangan koloni ini pula, ini adalah mewakili pemboleh ubah yang bergerak balas, di mana apa yang kita akan lihat pada akhir aktiviti itu ataupun eksperimen yang kita laksanakan. Jadi untuk markah yang diberikan kita ada 2 markah sini. Untuk Anda plot titik dengan tepat 1 markah, graf yang dihasilkan itu disambung dengan baik mengikut titik itu, dia akan memberikan 1 markah. Jadi ini adalah cara bagaimana kita memindahkan data daripada jadual 1 ke dalam bentuk graf itu, melawan suhu. Right? Oke. Yang seterusnya soalan C. Mengapakah bilangan koloni muka berkurang antara suhu 45 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius? Jadi di sini penting pelajar sekalian. Saya nak beritahu, Anda perlu menerangkan sebab mengapa angka ini berkurang. Jadi kita tengok julat dia. Suhu 45 derajat Celcius hingga 55. Memang kalau kita tengok dapatkan data tadi, memang ianya berkurangan. Menjadi 55 derajat Celcius menjadi cuma ada 3 bilangan koloni saja. Jadi kita kena menerangkan sebab kenapa perkara ini berlaku. Mungkin kita boleh kaitkan dengan kesesuaian suhu itu. Sama ada bilangan mukul itu ataupun bakteria whatever. Dia sesuai hidup di suhu berkenaan. Jadi kita kena lihat berkurang itu maksudnya dia tidak dapat membiak. Jadi cadangan jawapan dia, pertumbuhan koloni mukul itu terencat pada suhu yang tinggi. Jadi ingat, jadi in case kalau kita belajar tentang mikroorganisme juga, bakteria, whatever, kalau suhu dia tidak sesuai, terlalu tinggi, jadi dia akan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme berkenaan. Jadi ini adalah merupakan pengetahuan yang perlu kita kuasai. Beralih pula kepada soalan B ini, pada pendapat Anda perlu beri pendapat, opinion Anda bagaimana? Bagaimanakah cara terbaik memastikan roti yang disimpan tahan lebih lama? Jadi di sini pelajar-pelajar berkenaan perlu memikirkan idea yang lebih logik, yang lebih menjurus kepada kehendak soalan. Apa kehendak soalan dia? Bagaimana cara? Anda perlu beri pendapat Anda. Bagaimana cara yang terbaik untuk memastikan roti yang disimpan tahan lebih lama? Di sini pelajar boleh memberikan apa-apa saja jawapan yang logik dan diterima pakai. Contohnya di sini kita boleh bagi cadangan. Yang kita biasa gunakan adalah untuk membolehkan makanan itu, khasnya makanan mentah itu lebih tahan lama. Kita perlu jangan dedahkan kepada bakteria untuk tempoh masa yang lama dengan cara kita simpan di dalam peti sejuk. Jadi ini adalah merupakan soalan pertama di bahagian A yang kita perlu hadapi semasa peperiksaan SPM yang sebenar. Baik. Kita beralih kepada soalan kedua yang lebih kita lihat lagi secara lebih teliti bagaimana kita boleh buat pemerhatian awal dengan cara yang lebih terperinci. Ingat pelajar, kertas 2 bahagian A mementingkan kemahiran proses sains. Di sana Anda akan diuji bagaimana Anda menggunakan pemboleh ubah, bagaimana Anda mengawal pemboleh ubah, bagaimana Anda melihat kepada jangkaan pemerhatian itu, apa yang berlaku. Right? Baik, kita tengok soalan kedua. Kita diberi 2 raja 1.1 dan raja 1.2. Jadi yang paling penting sekali adalah kita mohon pelajar bila Anda berhadapan dengan soalan sebegini, tolong beri tumpuan kepada raja berkenaan. Jika dia ada 2 raja itu, jika soalan itu bertanya tentang merujuk kepada raja 1.1, pelajar perlu lihat raja 1.1 dan jangan beri tumpuan kepada raja 0.2. Tetapi jika soalan meminta pelajar
merujuk kepada Raja 1.1 bandingkan dengan Raja 1.2. Jadi jawapan pelajar perlu merangkumi Raja 1.1 dan 1.2 secara perbandingan. Jadi perkara-perkara ini pelajar saya beritahu Anda sebagai bakal calon SPM sangat-sangat penting untuk Anda menguasai kemahiran proses sains yang akan disoal. Contohnya, dengan menggunakan pembaris, ukur diameter lekuk yang terhasil pada bongkah gangsa. Jadi bongkah gangsa ini berada pada Raja 1.2 saja. Okey, bongkah gangsa ini berada pada Raja 1.2. Jadi Anda tak perlu rujuk pada Raja 1.1. Okey, Anda tak perlu rujuk pada Raja 1.1. Jadi kita lihat sana. Jadi Anda akan mengukur menggunakan pembaris. Di sini dia ukur saja berapa diameter dia yang terhasil, diameter lekuk yang terhasil. Jadi di sini kita beri contoh. Jadi contoh yang diberikan sini. Okey, kita ukur saja dan transferkan jawapan anda ke dalam penulisan A itu. Mungkin gangsa itu diameter dia cuma 1.5 cm ukuran. Jadi pindahkan jawapan anda ke ruangan jawapan yang diberikan. Okey, yang kedua, kita kena pasti faktor yang ditetapkan. Ingat, faktor yang ditetapkan ini adalah merupakan pemberi ubah yang dimalalkan. Jadi di sini pelajar perlu main peranan. Anda perlu melihat dengan teliti. Raja 1, Raja 1.1, Raja 1.2. Apa faktor yang tetap ditetapkan sana? Yang dimalalkan. Sama ada pada Raja 1.1, sama dan juga Raja 1.2 adalah sama. Dari segi ukurankah, ketinggiankah, size-kah, whatever. Jadi di situ adalah merupakan pemberi upah yang dimalalkan. Jadi kalau kita melihat kepada Raja 1.1, 1.2, di sana kita akan tetapkan. Okay? Cadangan jawapan dia adalah jisim pemberat sama 1 kg, size berbola keluri perlu sama, dan ketinggian pemberat dijatuhkan juga perlu sama. Mungkin kalau ikut dalam sukatan kita, kita jatuhkan pemberat itu dari ketinggian 50 cm. Jadi ini adalah merupakan 3 faktor yang kita masukkan jawapan sebagai faktor yang ditetapkan ataupun pemberi ubah yang dimalalkan. Okay? Jadi semua perkara-perkara yang saya maklumkan ini, jawapan A, jawapan B, perlu merujuk kepada Raja 1.1 dan Raja 1.2. Okay? Baik, setelah pelajar mengetahui tentang faktor-faktor tadi, okay? Seperti faktor yang dimalalkan tadi, yaitu jisim pemberat, size berbola keluri, ketinggian pemberat. Okey, sekarang peranan pelajar pula untuk mengetahui bagaimana cara mengawal faktor yang dinyatakan di atas. Faktor yang dinyatakan di atas. Jangan pelajar melihat kepada faktor yang tidak nyatakan itu. Faktor yang kita masukkan adalah faktor yang dimalalkan tadi. Bagaimana anda mengawal jisim pemberat. Bagaimana anda mengawal size berbola keluri. Bagaimana anda mengawal ketinggian pemberat. Jadi perkara-perkara ini perlu dirujuk, okay, dengan sebaik mungkin. Baca arahan dengan teliti supaya anda tidak memberikan jawapan yang tersasar daripada tujuan asal. Jadi cara mengawal dia adalah senang aja. Kita tengok jisim pemberat, memastikan, gunakan perkataan memastikan jisim pemberat yang digunakan adalah sama. Mungkin memastikan size berbola keluri yang digunakan adalah sama. Memastikan ketinggian pemberat sebelum dijatuhkan adalah sama. Jadi perkara-perkara ini perlu pelajar ketahui dengan lebih baik untuk mendapatkan satu hasil penulisan yang begitu kukuh dan meyakinkan pemeriksa. Okay? Jadi di sini cadangan dia menggunakan jisim pemberat, menggunakan size berbola keluri, ataupun menggunakan ketinggian pemberat yang sama untuk melaksanakan aktiviti ini. Okay? Jadi jawapan dia tengok trend dia pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian tengok bagaimana kita kaitkan faktor yang dimalalkan tadi, okay, dengan cara mengawal dia. Okay? Ini merujuk kepada bis Roman 1, Roman 2 itu ada kaitan. Kedua soalan itu ada kaitan untuk jawapan yang saling berkait antara satu sama lain. Okay? Baik, itu dia. Dan seterusnya kita akan lihat. Jika anda diminta untuk membuat definisi secara operasi bagi alloy, perkara ini
menjadi satu kerumitan bagi semua pelajar. Hampir saya percaya bahwa hampir semua pelajar, walaupun cikgu-cikgu sudah menerangkan dengan sebaik mungkin dalam kelas, penguasaan mereka, bagaimana mereka membina satu ayat untuk mewujudkan situasi yang menjelaskan tentang definisi cara operasi dengan tepat, itu mungkin kurang tepat. Jadi ini adalah tips dia, bagaimana langkah-langkah menulis definisi cara operasi itu dengan baik. Yang pertama, calon perlu kena pasti istilah utama yang perlu diberikan definisi. Contohnya di sini adalah alloy. Berikan definisi cara operasi bagi alloy. Jadi alloy lah. Kemudian tuliskan istilah itu di awal ayat. Perkataan pertama should be start from alloy. Yang ketiga, gunakan kata hubung seperti ialah atau adalah, untuk menyambungkan ayat berkenaan. Kemudian nyatakan proses, ciri atau keadaan yang dapat diperhatikan secara fizikal dan hubung kaitkan dengan keputusan eksperimen yang spesifik. Jadi 5 langkah ini perlu pelajar kuasai sebaik mungkin untuk membina satu definisi cara operasi dengan tepat. Contohnya, jika pelajar diminta untuk memberi definisi cara operasi bagi alloy, jadi ini adalah merupakan cadangan yang cadangan jawapan yang kita cadangkan berpandukan kepada langkah-langkah tadi. Kita lihat, alloy ialah bahan yang ditunjukkan oleh diameter lekuk paling kecil apabila pemberat dijatuhkan ke atas berbola keluli. Ingat, alloy itu adalah bahagian definisi yang diminta ialah kata hubung. Bahan itu adalah menerangkan kepada alloy. Kalau kita tengok larutan, contohnya larutan Carter yang lengkap. Berikan definisi cara operasi bagi larutan Carter yang lengkap. Jadi di sini kita tengok, dia bergantung kepada apa bentuk bahan itu. Larutan Carter yang lengkap ialah larutan. Yes, itu dia. Itu dia punya keyword dia, kata kunci dia. Kalau alloy ialah jenis bahan. Jadi cara dia ini adalah merupakan cara ataupun tips-tips yang berguna saya rasakan bagi pelajar untuk menulis definisi cara operasi. Alright. Kita ke soalan yang seterusnya. Ini mungkin ada yang lebih penting. Kita lihat. Di mana kita eksperimen ini menunjukkan satu keadaan untuk mengkaji massa yang diambil oleh suatu objek jatuh bebas dan objek bukan jatuh bebas untuk jatuh ke atas penutup balang gas. Jadi kita merujuk kepada rajah 2 ini. Satu yang mempunyai udara, satu tiada udara. Jadi keputusan dia diberikan kepada kita. Jadi kita kena pasti, pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian, kehadiran udara di dalam balang gas itu, dan kaitkan dengan massa yang diambil untuk objek jatuh ke atas penutup balang gas. Jadi kita tengok itu adalah dapatan dia. Kalau duit shilling, kalau dia ada udara yang hadir, dia akan cepat jatuh sampai ke tapak. Kalau kertas dia lambat. Itu dalam situasi ada udara. Kalau tiada udara, bagaimana? Dalam keadaan vacuum, contohnya. Dalam bekas itu tak ada udara, dipump keluar. Jadi dia berada dalam keadaan vacuum. Bagaimana kedudukan ataupun kedudukan duit shilling itu kertas sama ada mereka sampai ke dasar itu sama ataupun kertas dahulu ataupun duit shilling dahulu ataupun kertas kemudian duit shilling kemudian. Jadi kita kena tahu. Jadi berpandukan kepada jadual 2 itu kita membina kepada soalan-soalan ini. Lengkapkan jadual 2 dengan menggunakan perkataan cepat, lambat atau sama. Jadi ingat pelajar, kalau dalam keadaan vacuum kita ada beza yang paling ketara dari segi massa yang diambil untuk jatuh itu, yang jatuh ke tapak balang berkenaan. Jadi kita tengok jadi soalan dia suruh kita melengkapkan jawapan dia. Duit shilling sama, kertas sama. Ini berlaku dalam keadaan vacuum itu. Kedua objek ini, duit shilling dan juga kertas jatuh dan sampai ke bahagian tapak dia dalam masa yang sama. Kemudian soalan yang kedua, nyatakan satu hipotesis
daripada eksperimen ini. Bagaimana kita membuat hipotesis? Seperti mana yang pelajar sudah lihat dalam sukatan kita yang cikgu-cikgu sudah ajar di kelas ataupun semasa eksperimen. Jadi kita kena lihat dalam keadaan jika keadaan itu vacuum bagaimana, jika keadaan itu ada udara bagaimana. Jadi ini adalah merupakan cadangan, cadangan untuk kita membina hipotesis yang diberikan, yaitu masa yang diambil untuk objek jatuh bebas ke atas penutup balang gas adalah lebih cepat untuk Dewey Shilling berbanding kertas dengan kehadiran udara. Ini maksudnya dalam keadaan udara ada di dalam bekas berkenaan, jadi Dewey Shilling akan jatuh ataupun sampai dahulu ke tapak berbanding dengan kertas. Ataupun kalau kita tak mau menggunakan hipotesis yang pertama ini, kita boleh gunakan yang kedua. Masa yang diambil untuk objek jatuh bebas ke atas penutup balang gas adalah sama untuk Dewey Shilling dan kertas dengan ketidakhadiran udara. Jadi pelajar perlu mentafsir apa maksud ketidakhadiran udara, apa maksud kehadiran udara itu. Jadi dua perkara ini sangat berbeza. Jadi ini adalah merupakan hipotesis yang kita boleh guna pakai. Dan mungkin pelajar ada soalan, bagaimana cikgu kita nak menguji sama ada hipotesis kita boleh diterima atau tidak? Jawapannya senang aja. Pelajar perlu menjalankan eksperimen. Jadi dengan eksperimen itu dia akan menjawab sama ada hipotesis diterima ataupun tidak. Alright. Soalan C, apakah faktor yang diubah dalam eksperimen ini? Kita lihat sekali lagi. Faktor yang diubah itu penting. Kita bandingkan, dalam keadaan yang ada udara, tidak ada udara. Maksudnya dalam vacuum. Right? Jadi senang aja. Kita lihat satu dalam balang gas itu, satu ada udara, satu tidak ada udara dalam keadaan vacuum. Jadi jawapan Anda kehadiran udara di dalam balang gas. Baik. Dapatkah kalau pelajar ada soalan, cikgu, kalau saya cuma menulis udara di dalam balang gas, bagi saya, jawapan yang lebih tepat perlu ada perkataan kehadiran udara. Sebab kita sudah bercakap tentang kehadiran dan ketidakhadiran udara. Jadi jawapan yang tepat adalah kehadiran udara di dalam balang gas. Jadi itu adalah merupakan faktor yang diubah. Satu ada, satu tidak ada. Baik. Soalan D, jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh daya graviti. Nyatakan definisi cara operasi bagi jatuh bebas dalam eksperimen ini. Jadi cikgu tadi sudah memberikan 5 langkah bagaimana kita membina definisi cara operasi secara lebih sistematik dan konsisten dan menjawab kepada apakah definisi yang diminta. Bermula dengan jatuh bebas. Itu adalah merupakan definisi yang diminta, right? Jadi cadangan jawaban dia adalah jatuh bebas adalah keadaan yang menyebabkan massa yang diambil untuk objek jatuh ke atas penutup balang gas adalah sama apabila tiada udara. Jadi kita lihat bagaimana tren dia, bagaimana cara kita membina definisi cara operasi itu dengan lebih sistematik dan menjawab kepada soalan yang ditanya kepada kita. Right? Oke, ini soalan yang terakhir mungkin. Kita lihat bagaimanakah situasi ini. Darjah 3 ini menunjukkan aktiviti terjun udara. Jadi pada pendapat Anda, dia minta pendapat pelajar-pelajar berkenaan. Jadi Anda boleh bebas memberi pendapat Anda. Tetapi jangan tersasar daripada tujuan asal dia. Mengapakah penerjun udara menggunakan payung terjun semasa membuat terjunan? Kalau kita lihat di sini, dia bertengok pada pendapat Anda, mengapakah, perkataan mengapa ini menyoal. Kena beri sebab kenapa penerjun udara itu menggunakan payung terjun semasa membuat terjunan. Jadi kita kaitkan semula dengan tadi, eksperimen tadi. Di mana kalau kita udara ada dalam balang gas itu, bagaimana objek yang ringan itu, objek yang jisim dia berat. Macam Dewey Shilling, dia akan jatuh terlebih dahulu. Kertas kemudian. Bagaimana kalau dia dalam keadaan vacuum. Jadi sekarang penerjun udara dia perlu ada satu aplikasi yang kita panggil sebagai
rintangan udara itu yang akan menyebabkan mereka tidak jatuh secara drastik. Okay? Jadi secara logik dia, cadangan jawaban dia semasa penerjun udara menerjun, daya graviti bertindak ke atasnya, jadi payung terjun melambatkan penerjun udara jatuh kerana adanya rintangan udara. Jadi pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, jadi kita ada beberapa contoh soalan tadi di bahagian A, kertas 2 ini, sains ini. Jadi ini adalah merupakan pattern dia, corak dia, bagaimana pelajar-pelajar akan berhadapan dengan soalan-soalan yang akan dikeluarkan. Sebab pada bahagian A ini kita ada 4 soalan melibatkan yang disoal adalah kebanyakan dia adalah merupakan menguji tentang kemahiran proses sains itu sendiri. Okay? Jadi saya rasa dengan beberapa tips daripada 3 soalan tadi, saya percaya bahawa pelajar boleh melihat sendiri komitmen pelajar-pelajar itu sendiri. Okay? Komitmen anda untuk terus mengulang kaji, menguasai kesemua instrumen dalam kemahiran proses sains itu untuk anda menjawab dengan lebih baik, lebih cemerlang untuk bahagian A pada kertas 2 sains. Jadi saya harap perkongsian ini bermakna bagi semua pelajar ataupun semua penonton, tidak kira pelajar menengah atas, boleh juga digunakan untuk pelajar menengah rendah 1, 2, 3 sebab ianya melibatkan format sebenar bahagian A untuk sains SPM kertas 2. Jadi sekian, terima kasih. Hai semua petang, semua pelajar, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam sesi Quick Win Kecembalangan Sains SPM bagi daerah Lundu tahun 2025. Seperti mana yang kita sudah ketahui bahawa pada petang ini cikgu akan berkongsi dengan semua pelajar berkaitan dengan teknik menjawab kertas 2 Sains bahagian B. Seperti mana yang kita sedia maklum adalah menjadi satu cabaran bagi kita untuk menjawab kertas 2 ini di bahagian B khasnya bagi calon-calon SPM kerana ianya meliputi soalan yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi hebat dalam kalangan pelajar. Khasnya beri tumpuan kepada soalan nombor 9 dan nombor 10. Jadi pada sesi kali ini kita cuba menungkaikan sedikit bagaimana teknik menjawab bagi kedua soalan yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi tadi, di mana ianya menilai tentang konstruk, menilai dan juga mencipta. Kalau kita melihat kepada paparan yang diberikan pada soalan ini adalah merupakan satu contoh soalan yang sering disoal. Kemungkinan beginilah dia punya pattern dia. Soalan nombor 9, di mana pelajar perlu meneliti secara keseluruhan apakah kehendak soalan yang diberikan dan cuba sesuaikan dengan rajah yang dinyatakan berkenaan. Jadi segalanya bergantung kepada bagaimana pelajar itu menggunakan kebijaksanaan dan juga ilmu yang telah diperolehi untuk meneliti dan menguasai kesemua soalan kecil yang cuba diberikan. Kalau kita melihat kepada soalan nombor 9 ini ya, pelajar beri tumpuan. Rajah 9 menunjukkan proses P yang berlaku ke atas buah-buahan selepas dibiarkan semalaman di atas meja. Jadi ini adalah merupakan soalan yang diberikan. Jadi kurang daripada itu, kita mohon pelajar meneliti kesemua soalan yang diberikan di bawah ini, soalan-soalan yang kecil ini, dan dikaitkan dengan rajah yang diberikan ini. 1, 2, 3, 4. Dan apakah yang pelajar boleh nampak dari segi perubahan warna dan sebagainya selepas buah-buahan ini dibiarkan semalaman di atas meja. Jadi soalan pertama A, meminta pelajar untuk menyatakan saja apakah proses yang berlaku ke atas buah-buahan di atas. Jadi pelajar cuma menamakan saja apa nama proses berkenaan, nyatakan saja. Jadi daripada apa yang telah pelajar perolehi semasa pengajaran dan pemudah caraan di dalam kelas, mungkin pelajar akan memberikan jawapan ataupun respon. Jawapan dia adalah proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan, dan di sini peruntukan satu markah. Alright, beralih kepada soalan B. Nyatakan satu faktor yang menyebabkan proses P berlaku. Jadi di sini
peranan pelajar untuk menggunakan kemahiran, menyatakan faktor yang terlibat. Faktor yang terlibat yang menyebabkan kenapa proses P itu berlaku. Jadi proses P tadi merujuk kepada soalan A itu. Jadi proses pengoksidaan. Apakah satu faktor yang menyebabkan proses pengoksidaan berlaku? Jadi di sini peruntukan satu saja. Jadi satu markah, maksud dia pelajar perlu menyatakan satu faktor sahaja untuk menjawab kepada soalan B ini. Jadi bagaimana? Satu faktor yang menyebabkan proses pengoksidaan berlaku, yaitu makanan terdedah kepada udara. Jadi dibutuhkan satu markah untuk pelajar di sini. Jadi jawapan pelajar yang diberikan menjurus kepada satu cadangan jawapan sahaja. Jadi pastikan nasihat saya di sini kepada pelajar, kita gunakan jawapan yang lebih relevan ataupun menjurus kepada kehendak soalan. Sebab soalan B ini ada kaitan dengan jawapan yang diberikan pada proses P yang kita nyatakan ataupun soal pada soalan A. Baik, seterusnya soalan C. Nyatakan bahan yang dapat melambatkan proses P dan terangkan peranannya dalam melambatkan proses P. Baik, di sini kita kena tahu, pelajar perlu menjawab ataupun menggunakan dua jawapan. Yang pertama, dia perlukan nyatakan bahan yang dapat melambatkan proses P. Dan yang kedua, kena terangkan peranannya untuk mendapat markah yang penuh. Okey, jadi perkara pertama yang pelajar perlu lakukan adalah dia perlu nyatakan bahan yang melambatkan proses P. Dan yang kedua, terangkan bagaimana bahan berkenaan berperanan untuk melambatkan proses yang kita masukkan sebagai proses pengoksidaan. Okay? Jadi suka cikgu untuk berkongsi jawapan di sini. Inilah cara dia. Yang pertama, bahan berkenaan adalah bahan antioksidan. Okay? Itu satu markah. Dan peruntukan satu markah lagi, oleh kerana bahagian C ini, soalan C ini, dia memperuntukkan dua markah. Jadi satu markah lagi akan diperolehi bila calon ataupun pelajar menerangkan peranan dia. Jika calon cuma menyatakan saja bahan berkenaan, tetapi tidak terangkan peranan dia, jadi kemungkinan anda cuma memperolehi satu markah saja. Jadi tak akan memperolehi markah yang kedua tadi. Jadi peranan dia adalah bahan kimia yang mencegah ataupun melambatkan ataupun menghentikan proses pengoksidaan tersebut. Jadi ini adalah merupakan cara bagaimana pelajar memberikan jawapan kepada soalan C tadi. Alright. Yang seterusnya, kita lihat situasi ini, soalan ini. Kita membaca soalan ini, karena ini melibatkan pelajar perlu membuat penilaian ataupun mencipta sesuatu nanti. Bagaimana dia boleh menggunakan penyataan ini ataupun soalan ini untuk dia melihat kepada apakah perkara yang diberikan di bawah itu. Bahan-bahan diberikan untuk membina langkah-langkah yang begitu, apa yang kita katakan, lengkap dan boleh menjawab kepada kehendak soalan. Okey, Puan Lee ingin menghidangkan buah apel sebagai pencuci mulut kepada tetamu semasa jamuan di rumahnya. Jadi dengan menggunakan bahan-bahan yang disediakan, bantu Puan Lee untuk memastikan buah apelnya tahan lama dan tidak bertukar perak. Okey. Soalan di sini. Anda tengok pada ayat yang kedua, dengan menggunakan bahan-bahan yang disediakan, bantu Puan Lee untuk memastikan buah apelnya tahan lama dan tidak bertukar perak. Ingat pelajar, di dalam jawapan pelajar, saya cadangkan pelajar wajib menggunakan kesemua bahan yang diberikan itu. Kita ada 4 bahan. Jadi apa peranan buah apel, apa peranan buah lemon, apa peranan pisau, apa peranan bekas makanan, perlu diterangkan di dalam langkah-langkah. Membina langkah-langkah bagaimana untuk mengatasi masalah yang wujud. Okay? Supaya buah apel itu tahan lama dan tidak tukar kepada perak. Jadi di sini dibutuhkan 3 markah. 3 markah maksudnya pelajar perlu ada 3 langkah. Okay? Ingat, 3 langkah.
Right? Karena bahagian ini adalah merupakan bahagian struktur terhad. Jadi 3 markah, 3 jawapan. Oke, 3 jawapan. Oke, cadangan yang pertama. Kita lihat kepada ini. Oke. Yang pertama, buah apel dipotong kecil menggunakan pisau. Tengok. Buah apel tadi, peranan pisau itu adalah untuk memotong buah apel. Tidaklah diguna pakai. Right? Oke, peranan pisau itu untuk memotong buah apel. Oke. Langkah kedua, buah apel dimasukkan ke dalam bekas makanan. Ada bekas makanan kan? Oke, coba pelajar-pelajar lihat. Kesemua bahan yang dinyatakan itu digunakan di dalam jawapan yang diberikan. Nah, ini menjurus kepada kehendak soalan dan pelajar respon jawapan yang tepat kepada keperluan soalan berkenaan. Dan yang ketiga, jus daripada buah lemon digaul bersama irisan apel. Jadi kita sudah lengkapkan proses itu, 3 langkah itu untuk kita menjawab kepada permasalahan yang dihadapi oleh Puan Lee. Dan kalau dia menggunakan ketiga-tiga langkah ini, kita akan mengharapkan supaya apa masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara langkah-langkah ini tadi. Jadi di sini diperuntukkan 3 markah untuk 3 langkah jawapan yang diberikan oleh pelajar. Alright, ini adalah merupakan pattern corak soalan nomor 9 di mana pelajar perlu memberi tumpuan lebih kepada kemahiran berfikir aras tinggi untuk menilai ataupun mencipta sesuatu langkah itu untuk menghasilkan suatu untuk menyelesaikan masalah. Alright, jadi ini adalah merupakan soalan nomor 9. Dan seterusnya, kita lihat soalan nomor 10. Ini lebih mencabar lagi. Sebab ianya menilai tentang konstruk mencipta. Okay? Jadi untuk sesi kali ini, cikgu cuma memberi penekanan kepada soalan nomor 9 dan nomor 10 dengan harapan pelajar dapat menguasai teknik. Sebab di 2 peringkat soalan ini, ianya adalah merupakan soalan yang memerlukan pelajar berfikir secara lebih logik, berpandukan kepada situasi yang diberikan. Baik, kita teruskan kepada soalan nomor 10. Berfokus kepada Raja 10.1. Jadi kalau arahan soalan menghendaki pelajar memberi fokus kepada Raja yang diberikan, jadi di situ peranan pelajar. Anda tidak perlu berfikir kepada Raja lain. Jadi perlu fokus kepada apa yang berlaku pada Raja berkenaan. Okay? Raja 10.1 menunjukkan pergerakan sehelai kertas apabila ditiup oleh seorang murid di atas kertas. Oke, di bagian atas kertas. Oke, kita tengok ada kedudukan akhir, ada kedudukan asal. Kita diberikan ada 2 kedudukan, akhir dan asal. Akhir dan asal. Oke, baik. Kita lihat apa yang berlaku seterusnya. Ini adalah keputusan yang diperolehi. Oke, ini adalah keputusan yang diperolehi. Oke, kedudukan akhir dia, oke, bagian atas kertas dan bagian bawah kertas. Kelajuan udara dia tinggi. Kelajuan udara tinggi apabila berada pada bahagian atas kertas, tetapi rendah pada bahagian bawah kertas. Dan bagaimana pula dikaitkan dengan tekanan udara? Okay? Kalau satu tinggi, satu rendah, tak boleh dua-dua tinggi ya. Jadi di situ pelajar akan mendapat satu kata kunci ataupun sedikit bantuan. Jika suatu itu tinggi, dia akan jadi rendah. Jika rendah, dia akan tinggi. Itu cara dia. Right? Jadi berkaitan dengan tekanan udara, okay, di bagian atas kertas tekanan udara dia rendah, manakala bagian bawah kertas pula tekanan udara dia adalah tinggi. Okay, jadi ini cara dia. Jadi kalau pelajar nak dapatkan 1 markah, perlu betul dua-dua jawapan, yaitu jawapan dia tinggi dan tinggi untuk kedua bahagian berkenaan. Kelajuan udara jawapan dia tinggi, tekanan udara juga tinggi. Oke, baik. Kita lihat situasi ini semula. Right? Berikan satu contoh alat yang mengaplikasikan prinsip yang sama dengan situasi pada Raja 10.1. Jadi kita masih juga melihat kepada fokus kepada Raja tadi 10.1. Kenapa cikgu tayangkan semula Raja ini supaya pelajar dapat melihat dengan jelas pada skrin. Okay? Apa berlaku pada kedudukan akhir, kedudukan asal pada tiupan angin yang dibuat di atas sehelai kertas oleh individu tersebut. Oke? Jadi kita beritahu, kita perlu
berikan satu contoh alat yang mengaplikasikan prinsip yang sama dengan ajar di atas. Satu markah pelajar-pelajar berkenaan. Saya cadangan jawaban cikgu sini, kita akan beri 2, 3, tetapi di dalam jawaban pelajar nanti, masa peperiksaan sebenar, kita cadangkan memberikan satu jawaban yang paling tepat, yang dipikirkan tepat dan relevan dengan kehendak soalan berkenaan. Alright, cadangan pertama, ini adalah melibatkan prinsip Bernoulli, kita kena tahu. Itu adalah prinsip Bernoulli. Jadi kalau kita bercakap tentang prinsip Bernoulli, kita memang sudah tahu contoh dia yang pertama, dia terlibat dalam alat seperti kapal terbang, jet, kita terlibat dengan helikopter, ada penggunaan drone dan juga penunu Bunsen. Jadi cadangan jawapan ini ataupun alat-alat ini adalah merupakan alat yang sebenarnya mengaplikasikan prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian kita. Alright? Ingat. Oke. Seterusnya kita beralih kepada situasi ini pula. Merujuk kepada Raja 10.2. Dua buah rumah yang mempunyai bumbung yang berbeza. Mungkin pelajar-pelajar, ini menjadi satu permasalahan bagi pelajar untuk memahami sepenuhnya apa situasi itu. Jadi untuk memahami sebenarnya tips yang cikgu berikan pada kali ini, kita melihat betul-betul, telitikan bagaimana pergerakan angin di atas bumbung itu. Mana satu bumbung yang mempunyai kecenderungan yang tinggi, A atau B, kita kena lihat dengan jelas. Okay? Jadi kalau di sini kita kena lihat bumbung yang mempunyai jenis bumbung yang manakah lebih baik digunakan untuk mengelakkan bumbung mudah terangkat semasa angin kencang. Jadi selepas Anda menyatakan bumbung berkenaan sama ada A atau B, berpandukan pada prinsip asal tadi, prinsip Bernoulli, okay? Angin kuat, tekanan udara dia bagaimana, tiupan dia dan sebagainya. So kita transferkan maklumat itu untuk menjawab bagian C. Oke, terangkat. Selepas Anda menyatakan bumbung itu, terangkat. Oke, kita tengok cadangan jawapan ya. Yang kemungkinan pelajar ada jawapan sendiri dan Anda perlu terangkat. Oke, di sini kita cuma perlukan satu jawapan terbaik. Ingat apa pelajar? Kita tidak ada pilihan. Kita tak ada pilihan untuk A itu bagi sebab. Bagi B, bagi sebab. Tidak ada. Cuma kita nyatakan satu berpandukan pada situasi yang manakah. Bila ada tiupan angin dia laju, bagaimana tekanan dia dan sebagainya. Okay? Jadi cadangan sini kita tengok bumbung B. Okay? Bumbung rumah B. Kenapa? Kita tengok dari kecenderungan dia sendiri. Okay? Jadi penerangan dia, laju udara rendah pada bumbung B menyebabkan tekanan udara tinggi. Okay? Kalau tekanan udara tinggi, memang kita sudah tahu bahawa dia akan menghalang atap tu, bumbung tu daripada terangkat sebab adanya tekanan udara yang tinggi daripada atas. Okay? Tekanan udara tinggi. Sebab kenapa dia tinggi? Karena laju udara dia rendah. Jadi apa berlaku pula pada bumbung A? Pada bumbung A, okay, laju udara dia tinggi, okay, tetapi tekanan udara dia rendah. Okay? Jadi itu yang sebab yang kita akan tengok bagaimana kita memilih jawapan kepada soalan ini secara lebih logik, berpandukan kepada konsep tekanan udara, kelajuan udara tadi ya. Jadi kita kena meneliti perkara ini dengan sebaik-baiknya. Alright? Oke. Ini yang cikgu nak membalungkan kepada pelajar pada sesi kali ini. Sangat-sangat penting sebab pada bahagian B ini dia memerlukan pelajar mencipta sendiri apakah keperluan, apakah kehendak soalan yang diberikan itu. Pelajar mencipta secara lebih kreatif kepada keperluan dan mengikuti kehendak soalan yang diberikan. Okey, kita merujuk kepada Raja 10.3. Baik, Raja 10.3 menunjukkan bahan-bahan yang digunakan untuk mereka bentuk model kapal terbang. Okay? Jadi kita diberikan botol mineral, kita diberikan gam, kita diberikan gunting, kita diberikan 3 penutup botol dan kita diberikan kabel. Baik, pelajar. Bila Anda sudah berhadapan dengan soalan ini, Anda terfikir satu perkara, adakah saya perlu gunakan ataupun masukkan ke semua bahan ini di dalam rekaan saya? Jadi jawapan dia iya.
Cumanya kita berpikir secara logik karena yang melibatkan konstruk mencipta, mencipta. Jadi peranan gunting itu apa? Peranan gam itu apa? Jadi kita pikir secara logik, apa peranan botol mineral, apa peranan 3 penutup botol, dan apa peranan karbon. Jadi mungkin gunting itu untuk kita memotong, mungkin gam itu untuk kita lekatkan struktur berkenaan. Jadi di situ dia. Jadi saya ingin membawa kepada sesi ini untuk pelajar meneliti dengan sebaik mungkin. Jadi markah penuh cuma boleh diperolehi jika pelajar dapat mengaplikasikan bahan-bahan yang diberikan itu untuk menghasilkan satu rekaan yang berfungsi. Ingat, rekaan pelajar itu mesti berfungsi sepenuhnya. Oke, kita tengok apa cadangan jawapan dia. Ada 3. Jadi 3 perkara yang cikgu highlightkan warna merah ini, 1, 2, 3 itu adalah bahan yang wajib ada dalam rekaan. Wajib ada dalam rekaan itu. 1 botol, 2 penutup botol, 3 karbon. Dan mungkin gam itu berperanan sebagai pelekat dan gunting untuk memotong bahan berkenaan. Right? So, suka cikgu tunjukkan. Kita lihat apa model yang akan dicipta selepas ini. Kita tengok. Baik. Lebih jelas. Cikgu tunjukkan. Apa model yang kita gunakan. Baik. Kita lihat di situ. Model itu sendiri. Peranan karbon itu. Right? Peranan karbon. Right? Di mana karbon dia? Di mana penutup botol itu, botol plastik di mana? Dan dilabelkan. Jadi kalau lakaran pelajar lengkap, dia ada lengkap, ada bentuk kapal terbang dibina. Jadi dia akan memberikan satu markah. Kemudian label. Perlu dilabelkan lengkap. Guna 3 bahan tadi. Dia ada karbon, dia ada botol plastik, dia ada 3 penutup botol itu digunakan. Jadi disitulah pelajar akan memperolehi markah penuh senar untuk perkara ini. Jadi itulah yang kita masukkan tadi ya, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Pemikiran kreatif itu perlu digunakan di alas soalan nomor 10 ini. Sebab ianya melibatkan konstruk mencipta. Mencipta sendiri dan pastikan hasil rekaan Anda berfungsi dan dapat memberi keyakinan kepada pemeriksa bahawa pelajar ini betul-betul memahami dan menguasai konstruk itu, mencipta itu, dan difahami sepenuhnya. Jadi ini adalah merupakan contoh-contoh jawapan yang boleh digunakan untuk instrumen ini. Bila soalan ini disoal kepada pelajar. Right? Baik. Jadi untuk sesi ini, kita akan berhenti ke tahap ini. Jadi saya harapkan sekali lagi, pelajar-pelajar memanfaatkan sesi ini, di mana pada sesi kali ini, segmen yang kedua ini, kita cuba membantu pelajar bagaimana kita dapat menjawab soalan nombor 9 dan nombor 10 yang menagih pelajar untuk menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi mereka untuk memberikan jawapan secara lebih logik dan lebih meyakinkan. Jadi saya harap sekali lagi pelajar akan gunakan kesempatan ini, peluang ini, melihat bersama, memperbaiki diri sebelum menghadapi peperiksaan yang bakal tiba. Jadi sekian, terima kasih. Hai, selamat petang semua pelajar yang saya kasih sekalian. Berjumpa lagi untuk sesi kali ini, untuk sesi Quick Win Kecemerlangan Sains SPM bagi daerah Lundu tahun 2025. Saya Cikgu Losli dari SMK Lundu ingin berkongsi tips berkaitan dengan teknik menjawab Sains kertas 2 untuk bahagian C pada hari ini. Baik, seperti mana yang kita sedia maklum bahwa bagian C terdiri daripada 3 soalan. 3 soalan, di mana soalan nomor 11 adalah merupakan soalan mengeksperimen, dan soalan nomor 12 dan 13 adalah soalan yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman, di mana kita perlu menulis jawapan mengikut respon terbuka dan sebagainya. Alright, untuk segmen yang ketiga ini,
kita akan memaparkan tentang teknik bagaimana kita menjawab tes 2 sains untuk bagian C, fokus kepada soalan nomor 11, yaitu soalan mengeksperimen. Baik, untuk persiapan para pelajar yang saya kasih sekalian, soalan nomor 11 adalah bagi pelajar adalah suatu soalan yang mencabar, sebab pelajar perlu merancang dan menghasilkan eksperimen sendiri berpandukan kepada soalan yang diberikan secara lebih sistematik. Right, ini adalah contoh soalan yang kemungkinan akan diberikan kepada pelajar. Kemungkinan soalan ini akan diberikan. Right? Baik, kalau kita melihat kepada soalan ini, kalau kita baca soalan itu dengan lebih jelas. Okay, Encik Halim hendak menggantung bingkai gambar pada dinding rumahnya. Dia menggunakan 2 batang paku yang berlainan jenis. Jadi keadaan paku selepas diketuk adalah seperti dalam lajah 11. Ingat, baik, bila dia merujuk pada lajah 11, diagram 11, jadi pelajar perlu merujuk terus kepada lajah 11 itu. Ingat, apa yang berlaku pada paku keluli, okay? Dan apa yang berlaku pada paku besi bila 2 jenis paku yang berbeza ini digunakan di dalam situasi ini ataupun keadaan ini. Right? Jadi kita sudah melihat lajah 11 itu dan terus kita membaca berdasarkan situasi itu. Anda diminta merancang satu eksperimen dengan menggunakan bongkah besi. Ingat. Sekarang pelajar sudah diberikan peralatan ini. Ingat, bongkah besi, bongkah loyang, benang, pita selofan, bola keluli, pemberat 1 kilogram, kaki retot, pengapit, dan radas lain dimamal untuk mengkaji kekerasan alloy dengan logam tulit. Jadi kenapa cikgu warna merahkan perkataan untuk mengkaji kekerasan alloy dengan logam tulit? Di situ adalah satu panduan untuk pelajar mengetahui bahawa apakah tujuan eksperimen itu dilaksanakan. Okay? Mungkin sudah membantu pelajar untuk mengkaji kekerasan alloy dengan logam tulit. Jadi suka cikgu memalukan di sini, kalau kita mengaitkan sesuatu perkara itu dengan apa yang kita buat, kita kena melihat. Okay? Alloy itu seperti mana yang pelajar sudah belajar bersama cikgu-cikgu dan kelas semasa eksperimen, kita fokuskan kepada bongkah loyang. Okay? Kemudian logam tulit itu kita fokuskan kepada bongkah besi. Okay? Jadi itu adalah perkara-perkara yang perlu diambil kira terlebih dahulu sebelum pelajar memasuki bahagian yang seterusnya di mana mereka perlu mencari pendekatan kaedah kepada soalan-soalan yang bakal diberikan untuk melengkapkan satu perancangan bagaimana pelajar menjayakan eksperimen berpandukan kepada tujuan yang diberikan. Right. Perancangan Anda haruslah mengandungi aspek-aspek berikut. Okay. Perancangan Anda haruslah mengandungi aspek-aspek yang berikut. Okay. Apa aspek yang dimaksudkan? Okay. Dia akan berikan kita satu. Perkara pertama, apa tujuan eksperimen? Okay. Tadi cikgu sudah beritahu. Yang warna merah itu mungkin dapat bantu pelajar. Okay. Kalau Anda rasa kabul-kabul, okay, khasnya kita rasa, berfikir panjang. Apa tujuan? Saya tak ingat. Apa yang cikgu ajar dalam kelas tu? Tujuan yang sebenar. Bagaimana saya boleh menulis? Anda boleh cari di dalam ayat yang diberikan tadi. Mungkin boleh bantu sedikit. Okay? Jadi, untuk ini, kita boleh menulis tujuan dia adalah untuk mengkaji. Perkataan untuk mengkaji hubungan antara jenis bongkah dengan kekerasan bongkah. Itu cadangan pertama. Okay? Karena kita guna jenis bongkah dan kekerasan bongkah. Okay? Dan yang kedua, juga mungkin pelajar boleh menulis begini. Untuk mengkaji kekerasan antara bongkah besi dengan bongkah loyang. Sebab ada senarai bahan yang diberikan tadi, dia berikan bongkah besi dan juga satu bongkah loyang. Jadi tidak salah pelajar menggunakan perkataan bongkah besi dan bongkah loyang. Ataupun yang ketiga ini, pelajar boleh beri cadangan untuk menyiasat. Yes. Untuk menyiasat kekerasan alloy dengan logam tulit. Jadi untuk
tujuan yang ketiga ini pelajar perlu paham. Oke, di mana kategori alloy itu, di mana kategori logam tulen yang kita masukkan. Oke, suka cikgu membantu sini. Alloy berada pada bongkah loyang. Oke, logam tulen itu difokuskan ataupun dikaitkan dengan bongkah besi yang diberikan. Oke, ini cara dia. Gunakan perkataan untuk mengkaji, untuk menyiasat pada peringkat awal penulisan Anda. Oke, sebab ini menjurus kepada tujuan eksperimen. Oke, selepas itu Anda diminta pula untuk membina hipotesis. Ini lebih mencabar. Hipotesis bagaimana saya nak binanya. Oke, bagaimana saya boleh menghasilkan satu penulisan hipotesis yang dapat menjawab kepada jawapan kepada hasil eksperimen itu sendiri. Oh, sekarang saya sudah tahu. Mungkin alloy lebih keras daripada logam tulen. Seperti mana dapatan eksperimen yang pelajar sudah buat di dalam amal bersama guru-guru. Oke, hipotesis dia saya pikir. Oke, saya sudah tahu sudah alloy lebih keras karena dia menunjukkan diameter lekuk yang lebih kecil. Itu sebagai contoh. Oke, jadi disitulah pengetahuan itulah yang pelajar akan bawa untuk jawapan ini, menulis hipotesis. Dan di sini kita ingin cadangkan hipotesis pertama yang pelajar perlu buat adalah sebegini. Oke, jika pemberat dijatuhkan ke atas bongkah loyang, maka diameter lekuk lebih kecil. Itu hipotesis dia. Right? Jadi ini memang berpandukan kepada pengetahuan yang pelajar perolehi bila dapatan eksperimen di dalam makmal yang sebenar. Oke, jika pemberat dijatuhkan ke atas bongkah loyang, maka diameter lekuk lebih kecil. Ataupun Anda boleh menulis cadangan hipotesis yang kedua, yaitu loyang yang mewakili alloy tadi lebih keras berbanding dengan logam tulen, yaitu besi. Ingat, itu dia cara penulisan hipotesis. Seperti mana yang cikgu beritahu tadi, ataupun sebelum ini yang cikgu-cikgu Anda maklumkan kepada Anda, bagaimana kita nak menguji hipotesis kita sama ada dapat diterima ataupun tidak pada akhir aktiviti. Jadi kita perlu laksanakan eksperimen. Sebab itulah kita perlu ada tujuan eksperimen, kita perlu menggunakan hipotesis, kita perlu menggunakan pemberi ubah, dan bagaimana kita jika kita gunakan pemberi ubah berkenaan, bagaimana kita mengawal pemberi ubah berkenaan supaya apa yang kita hasilkan itu menjawab kepada tujuan eksperimen itu ataupun objektif eksperimen yang kita akan laksanakan. Jadi cadangan dua hipotesis itu boleh digunakan pakai untuk sekiranya soalan ini disoal dalam pemeriksaan yang kali ini ataupun yang akan datang. Alright, seterusnya, bagaimana kita mengenal pasti pemberi ubah? Ingat, pemberi ubah ini ada 3. Kita ada pemberi ubah yang dimanipulasikan, yaitu pemberi ubah yang bergerak balas, yang penting-penting, dan pemberi ubah tetap. Di mana di setiap perkara, kalau bagian A sains, kata 2, cikgu tekankan 2 saja penggunaan pemberi ubah, yaitu pemberi ubah yang dimanipulasikan, pemberi ubah yang bergerak balas. Itu yang kita akan lihat pada akhir aktiviti. Oke, di sini dia soal ada. Soalan C ini pemberi ubah dimanipulasikan. Ingat, kita lihat balik tadi. Oke, apa tujuan dia? Oke. Kalau pelajar lihat kepada soalan yang diberikan pada peringkat awal, ini saranan cikgu, itu adalah situasi. Paku yang diketuk di dinding. Oke, paku besi dan paku keluli tadi, loyang tadi. Oke, paku besi tadi ada 1 paku keluli. Oke, yang mewakili 1 alloy, 1 logam tulen. Oke, jadi itu adalah situasi dia. Jadi bila pelajar mengaplikasikan jawaban sebenar di sini, jadi pelajar tidak seharusnya menggunakan situasi berkenaan, yaitu paku tadi untuk dimasukkan jawaban dia ke dalam penulisan pemberi ubah dimanipulasikan. Jadi apa yang pelajar perlu buat? Ingat balik. Apa tajuk yang pelajar sudah pelajari, eksperimen yang telah dibuat dalam amal yang berkaitan dengan alloy dan logam tulen. Itu dia. Oke, jangan tulis paku besi, paku keluri dan sebagainya. Tidak. Oke, jadi Anda perlu fokus kepada bongkah loyang dan bongkah besi. Yang satu mewakili alloy, satu mewakili logam tulen. Oke, jadi cadangan untuk pemberi ubah sini adalah jenis bongkah. Oke, jenis bongkah. Kenapa Anda tidak boleh masukkan
jenis paku. Sebab itu adalah soalan situasi saja. Yang Anda gunakan di dalam makna sebenar, eksperimen itu adalah bongkah alloy dan juga bongkah logam kulit. Oke, bongkah logam kulit yaitu besi. Dan satu lagi loyang sebagai. Right? Jadi tolak jawaban jika jawaban yang diberikan adalah jenis paku. Jadi ingat, jangan kaitkan situasi di atas tadi pada peringkat awal itu dengan semua jawaban Anda sampai ke peringkat akhir. Tidak. Anda kaitkan dengan dapatan eksperimen sebenar yang ada kaitan dengan perkara situasi yang diberikan tadi di atas itu. Oke, jadi pemberi ubah yang dimanipulasikan adalah jenis bongkah, yaitu bongkah alloy dan juga bongkah besi. Oke, bolehkah pelajar memberikan jawaban yang sebegini? Oke, kalau tak mau jenis bongkah, pilihan jawaban kedua pelajar boleh gunakan. Oke, bongkah loyang, bongkah besi, boleh. Yes, jadi Anda tahu itu adalah pemberi ubah ataupun bahan yang kita ubah. Kita ubah uji kekerasan dia untuk mendapatkan diameter dia. Okay, jika diameter dia yang dihasilkan itu lekuk yang dihasilkan itu kecil, maksudnya bahan itu lebih keras. Okay, lebih keras. Kalau diameter dia besar, maksudnya bahan itu lebih lembut. Right? Jadi jenis bongkah adalah jawaban yang paling tepat digunakan pakai sekiranya ada soalan ini dikeluarkan untuk masa-masa akan datang. Oke. Apa faktor yang diperhatikan? Oke, apa faktor yang diperhatikan? Oke. Ini penting. Apa yang kita perhatikan? Mungkin kita boleh menjurus kepada kedalaman lekuk. Diameter lekuk tu, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oke, faktor diperhatikan, diameter lekuk lah. Itu yang kita lihat. Selepas kita jatuhkan pemberat itu daripada ketinggian 50 cm ke atas bobola besi yang terletak di atas bongkah loyang ataupun bongkah besi tadi, kita akan memukul kedalaman lekuk dia ataupun diameter dia untuk menentukan sama ada bongkah loyang ataupun bongkah besi itu yang mana satu yang lebih keras. Oke, jadi faktor yang diperhatikan adalah kita melihat kepada hasil yang kita buat itu. Dapatan itu diameter lekuk ke atas, kedua loyang, dan satu lagi diameter lekuk yang terhasil pada besi itu ataupun logam kulit berkenaan. Nah, itu yang kita buat. Itu cara dia. Pelajar yang saya kasih slide. Ingat betul-betul lah. Ingat perkara ini. Oke, ini paling penting. Alright, terusnya di bagaimana soalan ini membantu Anda. Dia membalungkan bahwa Anda perlu memberikan penerangan. Menerangkan bagaimana Anda mengawal pemberi ubah bergerak balas. Oke, apa pemberi ubah bergerak balas tadi? Jadi kita tahu apa dia pemberi ubah yang bergerak balas itu. Oke, mungkin diameter lekuk yang terhasil, oke, ataupun yang lain. Kita kena pasti dulu apa pemberi ubah yang bergerak balas. Oke, kedalaman lekuk dan sebagainya. Oke, bagaimana kita mengawal dia? Jadi kita tahu ini paling penting. Ini adalah format yang terbaru. Oke, dia bertanya Anda, cara Anda mengawal pemberi ubah ini untuk memastikan bahwa Anda faham, Anda menguasai, dan di akhirnya Anda mendapat keputusan yang gitu tepat dan membantu. Dan seterusnya meyakinkan. Jawaban yang Anda berikan itu menunjukkan personality Anda, pewatakan Anda itu, Anda betul-betul faham, Anda hadam keperluan setiap soalan yang diberikan itu. Baik, cara mengawal pemberi ubah, kita tengok. Mengukur diameter lekuk. Itu cara mengawal. Anda perlu guna pembaris. Menggunakan skala yang betul. Mengukur diameter lekuk ataupun kedalaman lekukan menggunakan pembaris meter. Itu adalah instrumen yang kita gunakan. Itu cara mengawal dia. Saya beritahu pelajar, kalau Anda gagal mengukur itu dengan cara yang tepat, jadi Anda tidak akan mendapatkan satu keputusan yang tepat. Jadi ingat, tujuan asal kita adalah untuk melihat kepada ketepatan ukuran Anda itu. Sama ada diameter itu, yang mana satu yang diameter dia lebih besar, diameter kecil itu bergantung pada cara Anda menggunakan alat pengukur dengan tepat untuk memastikan bahwa keputusan yang Anda akan catat itu lebih jitu
Oke, dan tak ada yang boleh dipertikaikan. Jadi ingat, cara mengawal dia adalah Anda perlu mengukur diameter lekuk menggunakan pembaris meter, bukan membuat anggaran dan sebagainya. Itu cara mengawal pemberi upah bergerak balas. Sebab tadi apa dia pemberi upah bergerak balas, Anda perlu tahu diameter lekuk dia. Kedalaman diameter lekuk itu jawapan dia. Dan sekarang cara kita mengawal kedalaman lekuk itu, kita perlu mengukur menggunakan pembaris meter. Jangan fokus kepada pemberi upah lain. Kalau dia bertanya kepada Anda, bertanya kepada pelajar, kita mahukan pemberi upah bergerak balas. Jangan Anda ceritakan tentang pemberi upah yang dimalalkan. Fokus kepada keperluan solat. Ini baru dia. Kita akan menghasilkan pelajar yang betul-betul memahami kehendak solat. Itulah yang pemeriksa mau. Ketepatan itu. Pelajar memahami. Walaupun dalam keadaan situasi bagaimanapun, jika Anda tidak dapat menulis jawapan dengan tepat, sekurang-kurangnya ada sesuatu kata kunci jawapan yang diberikan itu dapat membantu pemeriksa untuk memberikan jawaban kepada markah kepada Anda. Dapat memberikan markah kepada Anda. Right? Baik, seterusnya. Kalau dulu format lama, kertas 2 ini, soal nomor 11, dia akan tanya Anda penjadwalan data. Tapi sekarang tidak. Dia akan tanya Anda, apakah jangkaan pemerhatian Anda? Apakah jangkaan pemerhatian? Itu format yang dikenakan pada masa ini. Apa jangkaan pemerhatian Anda? Anda ingat baliklah. Pelajar ingat balik apa yang telah cikgu ajar, apa yang Anda sudah catat di dalam catatan Anda, di dalam borang data itu. Kemungkinan Anda beritahu diameter lekuk yang dihasilkan oleh loyang itu bukan loyang lebih kecil berbanding dengan bongkar besi. Itu jangkaan pemerhatian. Yes, kalau macam itu jawapan Anda betul. Dan kalau saya seorang pemeriksa pun, saya akan beritahukan markah Anda penuh. 1 markah sana. Ini cadangan dia. Alloy loyang lebih keras daripada logam tulin. Mungkin daripada pemerhatian dapatan Anda itu, alloy loyang lebih keras daripada logam tulin. Anda faham? In case tadi cikgu sudah beritahu jawapannya. Mungkin diameter lekuk pada bongkar loyang itu, alloy loyang itu lebih kecil berbanding logam tulin, besi. Yes, boleh. Itu jangkaan Anda. Memang betul pun. Dia sama maksud dengan alloy loyang lebih keras daripada logam tulin besi. Logam tulin itu besi itulah maksudnya. Logam tulin itu dalam bracket besi. Alloy itu dalam bracket loyang. Contoh dia. Kita boleh guna kalau dalam eksperimen sebenar, dalam eksperimen tingkatan 4, kita gunakan bongkah kuprum, yaitu mewakili logam tulin, dan kita gunakan bongkah gangsa, yaitu mewakili alloy. Dan seterusnya, selepas jangkaan pemerhatian, yang terakhir, nyatakan 1 langkah berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan apa? Apa yang kita perlu lakukan sini? Kita tidak perlu memberi tahu jawapan yang kita katakan yang tidak meyakinkan. Kita kena lihat apa tujuan dia, apa tujuan orang mengeluarkan soalan ini. Nyatakan 1 langkah berjaga-jaga. Maksud di sini adalah supaya pelajar itu berpikir kepada jika dia tidak mengikut prosedur eksperimen itu, jadi dia tidak akan mendapatkan satu keputusan yang tepat. Itu maksudnya. Menjurus kepada aktiviti. Bukannya tidak boleh berlari-lari dalam makmal semasa eksperimen. Tidak, itu bukan menjurus kepada jawapan yang matang daripada pelajar. Langkah berjaga-jaga maksudnya apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa pada akhir eksperimen ini dapatan kita adalah seperti yang kita kehendaki. Right? Jadi saya cadangkan di sini dia menjurus kepada macam ini, memastikan yang pertama ketinggian ataupun jisim pemberat yang sama digunakan. Ketinggian mesti sama sebab kita menggunakan 2 bentuk bongkah yang berbeza, ketinggian yang mesti sama. Kalau dalam eksperimen sebenar tajuk ini kita gunakan jarak 50 cm ketinggian dia. Pemberat dia, jisim pemberat dia 1 kg. 1 kg untuk bongkah loyang, 1 kg untuk bongkah besi. Biar dia sama. Baru dia boleh menunjukkan satu perbezaan. Kalau jawapan diperolehi, orang tidak boleh pikai. Oh, ini memang betul. Jisim pemberat dia sama, orang tak boleh pikai. Kalau jisim dia berbeza, oh ini tadi ringan, ini berat. Sepatutlah macam itu. So, kita kena tahu. Oke? Cadangan kedua memastikan ataupun menggunakan jenis
ataupun jisim bola keluri yang sama. Ingat dia sebab dia menghasilkan lekuk itu, jadi dia perlu menggunakan jenis ataupun jisim bola keluri yang sama yang akan memberikan impak ataupun kesan lekuk ke atas permukaan loyang ataupun besi berkenaan. Karena jadi ini adalah merupakan beberapa tips yang kita rasakan menarik dan membantu pelajar khasnya untuk calon-calon yang akan menghadapi SPM bukan sejak tahun ini, boleh digunakan pakai untuk tahun-tahun hadapan dan sebagainya. So tips-tips ini sangat penting. Alright, suka cikgu nak berkongsi. Ini adalah merupakan bagaimana kita melukis susunan bahan dan radas yang berlabel. Ingat, ini dia. Kemungkinan diberikan 3 markah untuk anda. 3 markah tu manfaatkan pelajar berkenaan. Kita kena lihat balik. Dia perlu ada 2 raja. Sebab dia menggunakan 2 bongkah yang berbeza untuk buat perbandingan. Itu cara dia. Jadi kita doakan sekiranya soal menjadi soal dalam peperiksaan sebenar keluar. Jadi inilah trend dia. Bagaimana membantu pelajar untuk melukis susunan bahan ataupun radas yang berlabel ini dengan tepat. Ingat tengok. Ada satu sebelah kiri kita tu bongkah besi, kanan itu bongkah loyang. Ada perbezaan ketinggian pemberat dia. Berat dia adalah 1 kilogram, dilabelkan dengan lengkap. Kalau kita tengok di sini dia punya panduan dia. Yang pertama label bongkah besi dan loyang 1 markah. Dilabelkan dia 1 bongkah besi, 1 bongkah loyang, jangan dibiarkan kosong. Kemudian markah yang kedua diperolehi daripada label ketinggian ataupun jisim pemberat. Gunakan ada skala pembalis dengan digunakan untuk mengukur ketinggian. Dan yang ketiga, markah ketiga diperolehi daripada lakaran berfungsi. Apa maksud lakaran berfungsi? Benda ini lengkap. Anda katakan pada bongkah besi itu tak ada pemberat 1 kilogram itu. Jadi itu tidak lengkap. Jadi maksudnya itu lakaran itu tidak berfungsi. Jadi dia tak boleh digunakan pakai untuk membuat eksperimen. Itu maksudnya lakaran berfungsi, dia perlu ada fungsi dia, berperanan dan boleh digunakan. Right? Boleh digunakan. Oke. Baik. Kita balik kepada yang seterusnya. Ini mungkin juga akan bagi penerangan cara lebih ringkas. Oke. Kita kena kaji. Ini set 2. Ini set 2. Right? Kalau kita baca pernyataan ini, sabun ialah garam asid lazimnya dihasilkan melalui tindak balas antara minyak sayuran dengan alkali pekat. Proses ini dinamakan saponifikasi. Ingat, dia sudah bagi tahu. Proses ini saponifikasi. Oke, berdasarkan situasi di atas, rancang satu eksperimen dalam makmal untuk menghasilkan sabun melalui proses saponifikasi. Oke, dia sudah beritahu. Dia suruh Anda merancang bagaimana kita menghasilkan sabun. Oke, right? Oke. Penyataan masalah dia. Ini cikgu terus go through aja. Penyataan masalah dia. Okay. Adakah sabun boleh dihasilkan melalui proses saponifikasi? Right? Itu satu markah. Itu pernyataan masalah. Ingatlah kalau pernyataan masalah dia mesti berakhir dengan tanda soal. Ingat. Tidak boleh tidak ada. Sebab itu pernyataan dia. Pernyataan masalah. Apa masalah dia? Kita soal dia sendiri. Oke? Okay? Jadi bagaimana kita selesaikan masalah itu bergantung pada cara yang ataupun kaedah digunakan. Oke? Pernyataan masalah dia, adakah sabun boleh dihasilkan melalui proses saponifikasi? Nah, hipotesis bagaimana? Kalau hipotesis dia, kita tengok, pendidikan minyak sawit dengan larutan natrium hidroksida dapat menghasilkan sabun. Ya, ataupun Anda boleh menulis sabun dapat dihasilkan melalui tindak balas minyak dengan larutan natrium hidroksida. Membutuhkan 1 markah untuk penulisan hipotesis. Oke, right. Ya, seterusnya kita melihat kepada raja ini. Ini lakaran susunan radas yang berlabel. Ini cara kita. Oke, ini cara kita membina radas itu. Bagaimana kita campurkan, mixkan minyak sawit itu tambah dengan larutan natrium hidroksida pekat, tambah lagi natrium klorida dan air suling. Oke, itu cara dia. Oke, kalau Anda diminta untuk melukis rajah susunan radas yang berlabel itu, begini cara dia. Penghasilan sabun menggunakan
kaedah saponifikasi di dalam makmal. Oke, kita ada dibekakan alat seperti rod kaca, beaker, kasa dawai, dan tungku kaki 3 penuh Bunsen. Itu caranya. Alright? Oke, yang seterusnya ini apa prosedur ataupun kaedah untuk mendapatkan baki akhir campuran. Soalan dia, prosedur ataupun kaedah untuk mendapatkan baki akhir campuran. Maksud di sini, kalau dia ada 2 markah, pelajar cuma menyenaraikan ataupun menyatakan 2 langkah itu. Langkah akhir itu. Oke, langkah akhir. Tengok markah, tengok markah, tengok apa keperluan soalan dia. Mendapatkan baki akhir campuran. Bukannya daripada peringkat awal, dia ada 2 saja langkah akhir itu. Yang pertama, cadangan dia. Letakkan kertas turas di dalam corong turas pada sebuah kelalang kon. Kemudian, yang kedua, yang terakhir, tuangkan baki akhir campuran ke dalam kertas turas. Itu yang kita nak buat. Jadi diperlukan 2 markah. Ingatlah, baca betul-betul kehendak soalan tu. Baru pelajar beri respon jawapan. Ya, supaya Anda tidak tersasar. Tak buang masa untuk jawapan-jawapan yang tak diperlukan itu. Jadi Anda tidak ada masa untuk bagian lain. Jadi peranan pelajar yang bijak, mereka pandai mengurus masa dia. Kalau soalan tersusah, susah mau pikir dia, belum ada cadangan, biarkan dulu. Anda beralih kepada soalan senang, lepas itu baru ada masa, kalau Anda beralih semula kepada soalan yang Anda rasa sukar itu. Oke, apa jangkaan pemerhatian? Bila eksperimen kita gunakan tadi, oke, kita membuat sabun, menghasilkan sabun menggunakan kaedah saponifikasi. Oke, apa jangkaan pemerhatian dia? Oke, mungkin pepejar putih terhasil. Sabun terasa licin apabila disentuh dengan jari. Semua dapatan ini sudah pelajari semasa bersama cikgu-cikgu di dalam membuat eksperimen yang diberikan semasa di dalam makmal. Oke, itu adalah jangkaan pemerhatian. Dia tidak akan lari daripada apa yang pelajar dapati, ilmu dia itu, pengetahuan, kepahaman itu daripada yang cikgu ajar itu, dia tak akan lari. Anda cuma tulis balik saja. Oke, tidak perlu buat petak-petak, table dan sebagainya, jadwal. Anda tulis jawapan Anda. Apa jawapan jangkaan pemerhatian itu, buat satu yang Anda rasakan apa yang Anda sudah tulis jawapannya sebagai hasil kepada eksperimen berkenaan. Dan satu kali lagi kita tekankan dan 2 langkah berjaga-jaga untuk pastikan eksperimen ini berjaya. Oke, yang pertama kita tengok kalau kita membuat proses ini apa yang perlu kita buat. Oke, apa yang perlu kita buat. Yang pertama, jangan sentuh atau hidup lautan natrium hidroksida. Itu sangat berbahaya. Kita tahu juga kita buat eksperimen kita kena tahu juga keselamatan. Right? Dan yang kedua ini elakkan daripada uap larutan natrium hidroksida terkena dengan mata. Jadi ini adalah merupakan proses-proses yang kita perlu lalui, okay? Di akhir dia. Bila kita merancang satu eksperimen, okay? Sebab saranan dia soalan nomor 11 ini adalah di mana pelajar itu diberi satu radas, diberi satu alatan yang digunakan pakai, disenaraikan dan dia diminta untuk merancang eksperimen itu dengan lebih sistematik dan mempunyai prosedur ataupun langkah-langkah yang tertentu dan akhirnya dia akan mentafsir maklumat yang diperoleh. Dapatan itu dia tafsir dalam bentuk data dan sebagainya untuk mendapatkan satu kesimpulan. Dan yang terakhir sekali dia akan melihat kepada hipotesis. Sama ada hipotesis yang dibina itu dapat diterima ataupun tidak bergantung kepada hasil eksperimen yang diperolehi. Right? Jadi saranan dia, cikgu akan memalukan sekali lagi tentang segmen yang ketiga ini, teknik menjawab kertas 2 untuk bahagian C ini, mengeksperimen soalan nomor 11 ini. Jadi pelajar perlu meneliti keseluruhan pattern ataupun corak soalan yang diberikan itu dan Anda kaitkan dengan eksperimen sebenar yang Anda telah lakukan di dalam makmal bersama dengan cikgu-cikgu Anda. Jadi cikgu rasakan untuk sesi ini berakhir pada masa ini. Jadi cikgu mohon, gunakan pengetahuan ini, apa-apa saja dapatan daripada perkongsian ini digunakan bersama, hayati
lihat sebenar, dan tolong menggunakan apa-apa saja pendekatan semasa Anda menjawab kertas 2 itu soalan yang sebenar, gunakan apa-apa yang Anda perolehi hasil daripada pengosian sebegini untuk Anda diaplikasikan di dalam jawaban Anda. Jadi saya harap sesi ini bermanfaat bagi semua pelajar. Jadi Cikgu nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua Anda yang memberikan perhatian dan juga menggunakan bahan ini untuk kebaikan bersama. Jadi daripada saya sekian, terima kasih. Hai, salam sejahtera sekali lagi. Saya Cikgu Lesti, anak IPN, SMK Lundu. Jadi pada perkongsian pada hari ini kita akan melihat kepada bagaimana Anda sebagai seorang calon sekolah untuk SPM yang menduduki kertas 2 sains SPM, bagaimana kita boleh mengenal pasti pemberi ubah yang boleh diperolehi daripada jadual, daripada graf dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini perlu diberi perhatian, sangat-sangat penting. Jadi untuk perkongsian ini kita melihat kepada situasi yang diberikan. Contoh yang pertama, Raja 1 ini kita tengok kalau pelajar-pelajar lihat dengan lebih teliti, apa tindakan pertama kita bila kita sudah memperolehi soalan demikian. Kita baca soalan diberikan. Raja 1 menunjukkan maklumat tentang kumpulan darah yang dikumpul daripada 30 orang pelajar di dalam satu kelas. Jadi apa nasihat dia jika kita menerima soalan yang sebegini? Jadi saya akan gunakan highlighter, right? Baik. Kita mengelaskan dia, mengumpulkan dia. Jadi di sini kita sudah ada jadwal. Jadwal disediakan kumpulan darah AB, AB dan O. Jadi cuma Anda melihat kepada Raja 1, Anda hitung saja. Jadi apa pelajar yang apa kaedah yang pelajar perlu gunakan adalah bila Anda sudah menghitung untuk kumpulan darah A ini, Anda akan terus bagi tanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Jadi kalau dia sudah berakhir, jadi kita akan pindahkan jumlah itu ke jadwal 1, 11, dan sebagainya. Kita hitung pula B dan kita pangkahkan supaya benda itu nanti bila kita sudah hitung kita akan hitung semula. Jadi dia tidak akan menjadi masalah. Baik, itu bukan permasalahan dia. Apa yang cikgu nak bagi sedikit panduan ataupun bantuan pada sesi ini adalah kita kena pasti penggunaan di mana pemberi ubah yang dimanipulasikan, di mana pemberi ubah yang bergerak balas, di mana position dia, manipulated variables, responding variable. Perkara-perkara ini pelajar perlu beri perhatian. Ingat, kalau kita tidak tahu bagaimana kita kedudukan dia itu, kita tidak tahu membina graf. Kita kenal aja di mana dia sebenarnya. Kita lihat. Kalau kumpulan darah ini senang aja. Kumpulan darah kita lihat dia A, B, AB dan O. Dia berbeza. Jadi itu maksud dia memberi penjelasan itu adalah pemberi ubah yang dimanipulasikan. Manipulated variables. Itu kumpulan darah. Dan yang kedua kita tengok yang responding, yang respon kepada jawaban kita itu. Kita beri angka jawaban 11, kita beri jawaban 10, kita beri jawaban 4, kita beri jawaban 5. Itu sebenarnya kedudukan di mana kita boleh kena pasti kedudukan pemberi ubah yang bergerak balas ataupun responding variables. Jadi itu cara dia. Ingat, peringkat awal sebelum kita membina apa-apa ataupun kita plotkan graf, transformkan maklumat itu daripada jadwal 1 pindahkan dalam bentuk graf dan sebagainya, kita kena pasti kedudukan di mana pemberi ubah berkenaan. Baik, kita go through kepada situasi yang kedua. Ini dia. Lukiskan catat bar menggunakan data dalam jadwal 1. Kita merujuk kepada data dalam jadwal 1 tadi. Kita ada angka 11, kita ada angka 4 dan sebagainya. Right? Perlu gunakan skala dengan tepat. Kita tengok kumpulan darah A di mana, kumpulan darah B di mana, AB di mana, O mana. Perlu gunakan titik poin itu dengan tepat. Dan kita plotkan graf.
dan juga kena pasti sama ada graf itu adalah graf bar ataupun histogram, bergantung kepada variasi dia. Kalau variasi selanjar, dia lain graf dia. Variasi tak selanjar, dia lain graf dia. Jadi kita kena tahu di situ. Right? Jadi di sini kita tengok ada dua kumpulan dia. Bilangan pelajar ini adalah mewakili pemberi ubah yang bergerak balas, dan kumpulan darah ini adalah pemberi ubah yang dimanipulasikan. Jadi tadi kita tengok sebelah kanan Anda dalam slide ini itu adalah pemberi ubah yang dimanipulasikan. Yang di atas itu bilangan pelajar itu adalah mewakili pemberi ubah yang bergerak balas. Yang kita akan lihat berapa jumlahnya. Right? Yang kita akan lihat berapa jumlah dia. Okay? Ini MV dan RV. Right? Mudah saja kan? Ini contoh dia. Sebab dia terdiri pada variasi tak selanjar. Kumpulan darah itu adalah variasi tak selanjar. So kita gunakan graf bar yang ada jarak dia. Kalau histogram variasi selanjar, dia tidak ada jarak dia. Dia bercantum bar dia. Jadi itu beza dia. Jadi kita kena tahu kalau kategori catat bar itu nyatakan jenis variasi yang dibagi kumpulan darah manusia itu variasi tak selanjar, itulah pattern dia. Itulah corak dia. Kita gunakan graf bar itu. Dan Anda akan lihat sana angka 11, 10, 4 dan seterusnya itu. Itu adalah dapatan daripada data dalam jadwal 1 tadi pindah pada bentuk graf ini. Jadi hati-hati. Right? Oke. Baik, itu dia pemberi ubah yang dimanipulasikan MV dan RV bilangan pelajar. Itu bukan apa. Nah, kita lihat sini, Rajah 2. Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekondaksian elektrik bagi dua jenis bahan. Kita mudahkan rajah ini. Cikgu sudah bagi tanda ada warna hijau, warna merah. Okay. Dan mungkin pelajar sudah mendapat sedikit panduan awal. Okay. Apa angka 6 volt itu? Pada rajah yang ada rod kuplung, ada rajah rod kaca. 6 volt. Okay. Menggunakan kuasa 6 volt itu untuk menghidupkan mantel berkenaan. Cuma yang kita bezakan adalah rod, jenis rod itu. Rod kuplung, rod kaca. Kalau mantel itu bab itu kita guna sama. Kalau kuasa dia kita guna sama. Okay. Itulah kita kena pasti sekarang. Okay. Apa pemberi ubah yang dimanipulasikan? Apa pemberi ubah yang tetap? Fixed variable. Di sini ada pemberi ubah tetap. Okay. Pemberi ubah tetap adalah berapa kuasa kita gunakan. Kita gunakan 6 volt. Dua-dua ada sama. 6 volt. Tapi yang pemberi ubah yang tidak sama, yang dimanipulasikan adalah jenis rod yang kita gunakan. Satu rod kuplung, satu rod kaca. Oke, jadi di sini kita tengok MV dia jenis rod yang dimanipulasikan, kemudian yang responding dia mantel menyala atau tak menyala, bergantung kepada jenis rod yang digunakan. Kalau dia dapat mengalirkan arus, dia boleh menyala lah. Kalau dia tak dapat menyalakan arus listrik, jadi dia bukan sebagai satu yang dapat mengalirkan arus. Oke, ini RV dan ini adalah fixed variable. Kuasa dia 6 volt itu adalah sama di kedua liter. Oke. Jadi di sini kita menggunakan ketiga-tiga pemberi ubah yang dimanipulasikan, yang bergerak balas dan pemberi ubah tetap fixed variable. Jadi ingat, itu cara dia. Jadi pelajar diberi peluang untuk Anda membuat contengan sendiri, tak apa, guna pensel atau whatever, jadi benar tu Anda paham. Oke? Tengok ini sekali lagi. Kita ada dua jenis rod. Rod kuplung, rod kaca. Okay? Tengok dapatan dia, kalau rod kuplung, bagaimana mantel itu. Kalau rod kaca, bagaimana mantel. Adakah menyala ataupun tidak. Okay? Okay. Berdasarkan keputusan dalam jadwal 1, nyatakan satu influence bagi eksperimen ini. Apa influence dia? Influence menerangkan kepada pemerhatian. Apa influence yang Anda boleh guna? Ingat, ada pemerhatian, ada influence. Tak ada pemerhatian, tidak ada influence. Sebab influence dibina hasil daripada pemerhatian. Mungkin pemerhatian dia ikut pada rajah itu, satu, bila Anda gunakan rod kuplung, mantel menyala. Bila Anda tukar kepada rod kaca, mantel itu tidak menyala. Itu mungkin yang Anda nampak. Okay? Jadi cara kita membuat influence dia adalah
dot kuprum boleh mengkonduksikan elektrik, karena dia adalah konduktor elektrik yang boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi metal akan menyala. Itu maksudnya rod kuprum metal menyala sebab dia boleh mengalirkan arus elektrik sebab dia adalah merupakan satu konduktor elektrik yang baik. Itu cara dia. Cara memberi influence. Ingat pelajar tips sini yang cikgu suka beritahu sini, influence itu dibina hasil daripada pemerhatian itu. Menerangkan sebab. Menerangkan sebab kenapa perkara itu berlaku. Contoh yang lain yang cikgu dapat berikan kepada Anda. Anda diberi dua contoh lembu. Satu lembu A ini kurus, satu lembu B itu dia agak gemuk. Berikan influence Anda. Lembu A ini kurus, lembu B ini gemuk. Berikan influence Anda kepada pemerhatian itu. Mungkin lembu A mendapat kurang makanan berbanding dengan lembu B. Itu adalah influence. Anda menerangkan sebab kepada pemerhatian Anda itu. Jadi itu cara dia bagaimana kita membuat influence. Seterusnya, nyatakan pemberi ubah yang dimalakan dan cara mengawalnya. Ingat, sekarang kita ada tren terbaru. Bila Anda diberi satu pemberi ubah, Anda tahu di soal pula bagaimana cara Anda mengawal pemberi ubah berkenaan. Ini akan dikeluarkan dalam mana-mana pemeriksaan. Tingkat sekolah pun, percubaan, whatever, sebenarnya pun memang akan ada tren, akan keluar cara mengawal itu. Perlu ada. Right? Jadi hati-hati. Jadi kalau kita tengok sini, pemberi ubah yang dimalakan adalah jenis mental kita guna. Yang dimalakan. Mala itu adalah yang sama. Ataupun bilangan sel kering itu, 6 volt itu, 3 sel itu adalah sama. Itu yang dimalakan. Dan cara mengawal dia adalah, cara penulisan mengawal itu adalah, pastikan pelajar menggunakan perkataan pertama, memastikan. Ingat, keywordnya, memastikan. Ini menunjukkan bahwa pelajar itu berpikir secara matang. Saya nak pastikan apa yang saya guna itu begini. Memastikan jenis mental atau bilangan sel kering yang digunakan adalah sama. Itu cara mengawal pemberi ubah yang dimalalkan. Yang kita masukkan tadi, Anda gunakan mental yang sama, Anda gunakan bilangan sel kering yang sama. Jadi cara mengawal dia, kita nak pastikan. Perkataan memastikan itu, saya beri penekanan sini, perlu ada dalam jawaban pelajar. Memastikan jenis mental ataupun bilangan sel kering yang digunakan itu adalah sama. Ini cara dia. Right? Ini cara dia. Dan ini adalah bahan itu mewakili pemberi ubah yang dimanipulasikan dan keadaan mental itu ada pemberi ubah yang bergerak balas. Yang kita akan harapkan apa yang berlaku di akhir eksperimen pada apa yang telah kita lakukan itu. Nah, seterusnya kita tengok sini juga. Selepas kita melihat kepada beberapa perkara tadi, sekarang kita beralih kepada definisi cara operasi. Ingat, definisi cara operasi bagi logam. Kalau dia bertanya tentang Anda, perkataan pertama yang Anda perlu gunakan adalah apakah definisi yang diminta. Dia menggunakan perkataan logam. Anda tulislah, pelajar tulis logam ialah sejenis apa, jenis apa. Bukan cecairkan, dia bahan. Yes, logam ialah sejenis bahan. Sebab logam itu adalah bahan. Bukannya logam itu kategori dia cecair, tidak. Logam ialah sejenis bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik atau boleh menyebabkan lampu menyala. Ini dapatan dia. Kita kaitkan dengan apakah keputusan eksperimen cara lebih spesifik. Menyebabkan lampu menyala itu adalah dapatan eksperimen cara lebih spesifik tadi di akhir eksperimen. Itu cara penulisan definisi cara operasi. Dan seterusnya, apakah yang boleh diperhatikan apabila mental digantikan dengan emitter semasa menggunakan rod kuprum. Apakah yang boleh diperhatikan apabila mental digantikan dengan emitter semasa menggunakan rod kuprum. Kita sudah tahu tadi, rod kuprum boleh mengkonduksikan elektrik dengan baik. Sekarang kita tukar dengan emitter, memanglah kalau kita gantikan mental dengan emitter, memang kita tengok ada perubahan pada pergerakan jarum pada emitter benang. Jadi jarum emitter akan terpesong. Itu dia. Jadi kalau kita letak emitter itu pada bahagian tukarkan bulb itu di bahagian rod kaca, jadi jarum emitter tidak akan terpesong sebab dia tidak mengalirkan arus elektrik. Itu saja. Dari segi logik dia begitu. Right? Jadi kita kena tahu. Right? Jadi tengok seterusnya ini situasi dia seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji keperluan nutrien bagi tumbuhan. Rajah 2.1 menunjukkan keputusan yang diperolehi selepas 5 hari.
after 5 days. Kita tengok ini keputusan dia, result dia. Larutan kata lengkap, larutan kata tanpa fosforus, P dan Q. Ada dua, ada rajah yang berbeza. PQ, P itu larutan kata lengkap, anak benih dibekalkan juga. Kemudian Q itu larutan kata dia tanpa fosforus. Apa peranan lautan kata? Apa peranan fosforus itu? Jadi kita kena tengok pada peringkat awal, kita tengok apa yang berlaku pada daun tumbuhan itu. Oke, berdasarkan pemerhatian Anda pada rajah 2.1, nyatakan satu perbezaan antara anak benih P dan Q. Perbezaan yang Anda nampak dengan mata Anda sendiri. Sebab dia minta pemerhatian. You must do observation. Okay? Anda perlu buat pemerhatian. Lihat saja apa yang berlaku pada anak benih terang. Satu, ada banyak daun. Satu, kurang daun. Itu saja. Jangan memberitahu influence. Jangan memberitahu sebab. Okay? Yang tidak Anda nampak pada rajah berkenaan. Jadi yang Anda nampak adalah bilangan daun ataupun akar anak benih P lebih banyak daripada anak benih Q. Kenapa ini lebih spesifik kepada apa yang Anda perhatikan dalam rajah berkenaan. Memang betul pun daun dia lebih banyak pada P itu berbanding dengan Q. Akar di P itu lebih banyak berbanding dengan akar di tabung uji Q. Betul, itu yang Anda perhatikan. Ingat, itu cara dia. Jika dia minta Anda buat pemerhatian, catatkan apa yang Anda nampak di sana pada rajah itu. Jangan memberikan kesimpulan ataupun influence Anda. Itu tidak tepat. Anda perlu, jawaban Anda perlu menjurus kepada apa yang Anda nampak secara nyata pada rajah itu. Yang berubah. Kalau tak berubah, tak berubahlah. Kalau berubah, tuliskan apa berubah. Bilangan daun banyak, P berbanding dengan Q. Oke, itu betul. Bilangan akar pada tabung uji P lebih banyak berbanding dengan akar pada tabung uji Q. Itu betul. Alright, itu caranya. Kita lihat seterusnya ini. Hipotesis. Hipotesis saja. Satu larutan kata lengkap, satu guna larutan kata tanpa fosforus. Apa peranan fosforus itu? Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Kita sedia maklum bahwa jika gunakan larutan lengkap, kata lengkap, memang tumbuhan itu akan perfect dari segi pertumbuhan. Kalau dia kurang satu unsur dalam itu, tanpa fosforus contohnya, dia akan tidak lengkap. Itu saja. Sebab itulah kita tengok rajah ini, dia diberi P dan Q berbeza. Antara kedua ini berbeza dari segi pertumbuhan itu. Bagaimana ianya suburkah tak suburkah, penghasilan akar, daun sebagainya berbeza. Very different. Right? So, nyatakan satu hipotesis, larutan kata lengkap diperlukan untuk pertumbuhan anak benih yang sehat ataupun fosforus diperlukan untuk pertumbuhan akar. Itu dia. Oke, jadi itu hipotesis dia. Dan bagaimana kita nak memastikan hipotesis diterima, kita perlu laksanakan eksperimen ini. Kalau dia betul menjurus kepada menjurus dapatan eksperimen itu yang Anda nampak itu betul-betul menjawab kepada hipotesis. Jadi jawaban Anda maksudnya ya, hipotesis diterima. Dan terangkan balik lautan kata lengkap diperlukan untuk pertumbuhan anak benih yang sehat. Itu caranya. Oke. Yang seterusnya, nyatakan pemberi ubah dimanipulasikan dengan cara mengawal. Ini satu lagi yang penting. Oke. Pemberi ubah yang dimanipulasikan tadi. Kita sudah tengok daripada rajah itu. Oke. Satu larutan lengkap, satu larutan tidak lengkap. Sebab dia tanpa fosforus. Itu saja. Jadi larutan kata. Ingat, kalau Anda menulis pemberi ubah, whatever pemberi ubah, bergerak balaskah yang dimanipulasikan, dia perlu ada parameter di depan. Ini maksudnya Anda tak boleh menulis larutan kata saja. Oke? Anda tak boleh menulis larutan kata. Dia perlu ada perkataan parameter di depan, ukurannya jenis larutan kata. Oke? Jenis larutan kata. Alright? Perlu ada perkataan jenis itu. Oke? Ataupun kehadiran fosforus. Oke? Itu yang dimanipulasikan dia. Ada satu yang P itu hadir fosforusnya, Q itu tidak hadir. Itu yang dimanipulasikan, yang kita ubah. Jadi cara mengawal pemberi ubah yang dimanipulasikan tadi adalah memastikan jenis larutan yang digunakan adalah berbeza. Perlu berbeza. Kalau tidak, eksperimen yang kita pelajari jalankan itu adalah sia-sia di akhirnya. Anda tidak akan nampak perubahan. Sebab P mungkin dia gunakan larutan kata lengkap, Q juga menggunakan larutan kata lengkap. Jadi dia tidak akan menunjukkan satu perubahannya ketara. Ingat, jadi memastikan jenis larutan yang digunakan adalah berbeza, itu adalah cara mengawal
pemberi upah yang dimanipulasikan. Alright. Jadi ini ada beberapa tips bagaimana yang pertama tadi kita melihat kepada di mana pelajar boleh mengenal pasti pemberi upah tertentu yang dipaparkan dalam bentuk jadual kah ataupun graf kah whatever. Jadi tips-tips ini sangat bermakna dan berguna bagi pelajar khasnya untuk menjawab soalan pada bagian E kertas 2 yang melibatkan soalan eksperimen itu. Ada 4 soalan pada bagian E itu, yang melibatkan soalan memerlukan pelajar berpikir sebegini, menggunakan pemberi upah dan sebagainya. Right? Jadi saya harap untuk sesi ini bermanfaat walaupun yang nampak lebih ringkas, tetapi pelajar boleh gunakan segala dapatan ini, tuntunan ini untuk diaplikasikan dalam situasi sebenar, khasnya bila pelajar berhadapan dengan situasi peperiksaan yang sebenar. Jadi daripada cikgu, kita harapkan yang terbaik bagi pelajar semua. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.